Hai, Assalamualaikum. Hello Doktor, kini kembali pada tarikh hari ini 16 Oktober 2022. Apa khabar semuanya? Anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Harapnya semua sihat walafiat dan sama-sama kita doakan segala perancangan anda, segala urusan anda pada hari ini, seterusnya pada malam ini dipermudahkan insya-Allah dan bahagia bersama yang tersayang. Baiklah, hari ini di Hello Doktor kita nak bincangkan tentang satu topik yang sebenarnya cukup penting, tapi kadang-kadang bila kita alaminya kita rasa ini perkara biasa. Tapi kalau dibiarkan akan melarat dan mengundang penyakit lain. Tapi sebelum saya kongsikan topik pada hari ini, ingin kami di Hello Doktor kongsikan kepada anda tentang dengan lebih daripada 180 tahun sejarah penubuhan, brand Sari Pati Ayam dapat membantu meningkatkan tenaga untuk mengharungi rutin harian anda. Ia juga menyumbang kepada peningkatan tahap metabolism dan membantu meningkatkan pengaliran oksigen bagi membantu daya konsentrasi. Jadi ikuti laman Facebook Brands di Brand Smart Living untuk maklumat lanjut tentang cara memenangi pack brands sementara stok masih ada. Baiklah, seperti dijanjikan kita nak kongsikan satu topik mengenai pening ataupun sakit kepala. Apa bezanya pening, sakit kepala, vertigo dan juga migraine, dan adakah sakit kepala yang anda alami yang kerap adalah satu perkara yang serius bila perlu berjumpa dengan doktor. Jadi apa-apa persoalan anda boleh terus ajukan di Facebook kami Hello Doktor TV3 ataupun boleh telefon terus di studio 0377261603. Boleh kita terus tanyakan kepada doktor selepas ini. Tapi sebelum itu, jom sama-sama kita saksikan perkongsian rakan-rakan kita tentang pening. Biasanya saya pening sebab saya terlalu banyak tengok phone. Tak pun saya kekurangan tidur. Kadang-kadang saya tidur pun dalam 2 jam, 3 jam dan memang esoknya tu memang akan pening sangat. Saya selalu alami pening waktu saya tak cukup tidur, waktu saya terlalu fokus on something, saya akan start sakit kepala. Selalunya kalau saya pening sebab banyak main handphone, saya jarang tidur dan banyak minum kopi lah selalunya. Kalau minum kopi yang strong, yang kuat kopi dia, yang kafein tinggi, memang saya akan pening. Sebab buat kerja, main game dan membaca artikel lah. Sebab saya baca banyak artikel, so bila hadap komputer dengan masa yang lama, saya akan rasa pening. Main reason I rasa sebab too much screen time. Sebab kita ada kerja, ada study lagi kan, so belajar, so memang banyak tengok laptop. Kalau tak tengok laptop pun kerja kita banyak refer phone. So I rasa screen time dekat laptop tu cahaya dia memang kadang-kadang memang mengganggu sampai boleh pening kepala. Cara I nak cure dia just ambil painkiller je. Or else I just tidur. Sebab I tak boleh nak avoid screen time sebab ada kerja nak kena siapkan. So memang just ambil painkiller and then ambil take a rest sekejap. Macam tu je. Biasa saya pening, yang saya perasan biasanya kalau perut kosong ke selalu skip makan kan. So bila perut kosong tu dia kadang-kadang kacau lah lepas makan balik kan. Perut kosong, kita makan lepas tu dia akan rasa pening-pening lah kepala. Tidur lah jawapan dia. Saya kalau pening biasanya saya tutup lampu lah. Sebab kalau lampu terang sangat pun dia lagi efek pening saya tu kadang-kadang. So saya tutup lampu, tidur. Itulah kadang-kadang bila pening, lama sangat tengok laptop, lama sangat tengok phone. Jadi bila pening mengganggu rutin harian kita. Jadi hari ini insya-Allah tetamu kita akan berkongsi segala-galanya tentang pening dan harapnya akan membantu anda semua. Pada hari ini kita bersama dengan Dr. Tengku Izzulia Tengku Nur Ahmad, pakar bedah ENT, kepala dan leher dari Hospital Pakar KPJ Tawakal KL. Apa khabar doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Hawa sihat? Alhamdulillah doktor, sihat dan terima kasih hari Ahad ni bersama kita di Hello Doktor ya. Sama-sama, terima kasih juga sebab invite saya. Okey, baik doktor, kita nak tahu tentang pening. Biasanya kita rasa pening ni benda yang semua orang rasa pening. Tapi kenapa sangat penting untuk kita belajar tentang pening ni? Okey, so pening ni kalau sekejap je dan it's okay. Tapi kalau orang tu pening berpanjangan kan, ataupun pening dia tu sangat severe, sangat teruk, boleh mengganggu rutin harian seseorang itu. So imagine kalau orang tu ada anak nak jaga, kan perlu pergi kerja, sebabnya disebabkan perasaan pening tu, jadi tak dapat melakukan tugas harian mereka. Dan imagine kalau seseorang itu tengah pening sewaktu tengah drive kereta ataupun tengah handle mesin yang bahaya. Benda kerja, tu kan? Yes, definitely. So benda tu memang membahayakan nyawa seseorang itu.
Dan doktor, rasanya pening ni pun ada kategori. Biasanya orang yang tak pernah berjumpa dengan doktor, kalau pening je dia rasa mungkin ini migraine, mungkin ini vertigo. Jadi apa kategori pening yang ada? Okey, so pening ni dia adalah general term lah. Okey. So pening ni dia describe sebenarnya dia adalah term yang kita kata bila seseorang itu dia loss of balance, hilang keseimbangan badan. Okey. So memang ada a few categories lah. Yang pertamanya adalah vertigo. Yang tu yang paling common lah. More than 50% orang ada vertigo. Okey, orang yang pening lah ada vertigo. Okey, so vertigo ni dia bukan setakat rasa tak balance, tapi dia rasa persekitaran dia ni berpusing-pusing. Okey, so that is vertigo. Ada lagi satu tu kita panggil disequilibrium. Di mana patient tu dia pesakit tu dia tak adalah rasa berpusing-pusing, tapi dia rasa tak balance lah. Dia rasa macam jalan tu tak level apa semua. Okey, so that is disequilibrium. Ada satu tu pre-syncopal attack. So yang ni biasa perasaan seseorang tu sebelum dia nak pitam. Okay. So pun rasa tak balance juga kan. So sebelum pitam. Then the fourth one is lightheadedness lah. Yang tu macam non-specific kategori lah. Jadi yang tu tak bahaya? Yang tu kena tengok jugalah. Kalau kerap berlaku, kita kena look into the details jugalah. Kenapa selalu berlaku. Kalau migraine, kategori mana pula doktor? Okey, so kalau migraine ni dia boleh juga pening, tapi dia lebih kepada sakit. So dia bukan macam... Okey, so pening ni dia just a symptom lah. So symptom yang kita kena find out further. Apa dia punya punca tu yang menyebabkan pening. So dalam migraine tu biasanya yang main concern orang punya complain lah kan, sakit. Sakit and then pening tu adalah sikit. Dia rasa sakit kat bahagian kepala. Itulah sebab saya dia ada rasa sakit sebelah kanan lain, kiri lain. Macam mana tu doktor kalau kita nak tahu sakit kepala kita ni kategori yang mana? Okey, so sakit kepala ni pun lain pula. Dia sakit kepala lain dengan sakit pening. Pening. Pening rasa tak seimbang. Sakit lah. Kan? So sakit ni pula kita kena tengoklah seseorang tu sakit sebab apa. Ada masalah yang paling teruk macam adakah itu macam nak menjurus kepada stroke. Kan? Orang akan sakit dulu sebelum mungkin tekanan darah tu sangat tinggi, orang akan komplain sakit juga kepala. Mungkin disebabkan migraine. So migraine pun dia ada aura-aura dia jugalah. Mungkin dia akan rasa nampak macam flashes dulu. Kan ada bayang-bayang cahaya dulu. Mungkin dia macam sensitif pada cahaya, sensitif pada bunyi. So biasanya orang migraine macam tu, and dia pun sebelah. Dan ada juga yang disebabkan masalah sinus. Tu yang kaitan ENT dan juga pening ni kan. Betul. So orang yang ada masalah sinus pun dia memang boleh rasa sakit kepala juga. Okey. Jadi memang bezalah pening lain, sakit kepala lain, sebab-sebab pun akan menyumbangkan penyakit yang lain-lain. Dan nampaknya di Facebook kita pun doktor ada soalan dari Saziatul Sidik. Dia tanya apa beza antara sakit kepala dan pening kepala, dah dikongsikan oleh doktor tadi. Dan apakah pening kepala ini ada kalanya berpunca dari masalah telinga. Ini kerana menyebabkan gejala pening kepala akan berlaku. Okey doktor. Okey, bagus soalan ni. Okey, so kita kena faham bila seseorang tu pening ataupun dia tak seimbang badan, sebenarnya otak yang kawal keseimbangan badan tu. And otak dia menerima signal daripada tiga bahagian badan kita. Pertama sekali mata. Nombor 2 adalah saraf sensori, daripada tangan kita, daripada kaki kita. Dan nombor 3 adalah daripada telinga. So telinga ni pula ada 3 bahagian lah. So yang kita tahu cuping telinga sampai ke gendang kan. Itu sebenarnya telinga bahagian luar. Basic saja. Itu telinga bahagian luar. Telinga ada 3 bahagian. So telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. Okey, so telinga dalam ni kita panggil dia adalah berkait rapatlah dengan balance system. So kita panggil vestibular system. So kalau kata seseorang itu mengalami gangguan pada telinga, ada infection pada telinga, boleh kacau bahagian telinga bahagian dalam ni, inner ear ni, yang mana vestibular system ni. Jadi signal yang dihantar kepada otak tu kurang jelas lah ataupun terganggu, lalu menyebabkan pening ataupun tak seimbang badan. Dan kalau mata pula, biasanya kalau orang yang rabun lah, macam saya juga, kalau tak nampak sampai sakit kepala. Jadi kalau dibiarkan pun, kalau kita dah biasa train mata kita, lama-lama mesti pening juga. Bahaya tak doktor? Bahayalah kan. Okey. Jadi kita nak tahu jugalah antara golongan yang berisiko untuk sakit kepala, dan adakah mereka yang mungkin mak atau ayah vertigo ataupun sering pening kepala, anak-anak pun sama, doktor?
Biasanya vertigo generally ada juga yang related dengan genetik lah, tapi biasanya tak. Biasanya tak. Okey. Biasanya bukan keturunan. Bukan keturunan. Tapi siapa sebenarnya yang lebih berisiko untuk sakit untuk pening, doktor? Okey. So orang-orang yang berisiko, banyak kajian yang dah dilakukan. Mereka yang berisiko tinggi malang sekali adalah kaum wanita. Kenapa? Kenapa? Tanggungjawab yang banyak. Diorang semua tengah cari juga apa punca, tapi sampai sekarang kita tak dapat lagi lah exact cause kenapa wanita yang selalu dapat masalah pening ni. Okey, so satu, wanita. Nombor dua adalah mereka yang ada masalah kencing manis. Yang ada penyakit kencing manis lah. Okey, so sebab kita pun tahu kencing manis ni memang ada efek circulation, peredaran darah. Dan juga dia boleh efek yang circulation, especially kepada tangan, pada kaki apa semua kan. So benda tu pun boleh menyebabkan seseorang itu ada masalah daripada segi keseimbangan badan lah. Dan kadang-kadang saluran darah tu pun tak berapa, peredaran darah tu tak berapa cantik ke telinga bahagian dalam yang kawal keseimbangan badan tadi. Baik. So itu nombor dua, kencing manis. Nombor tiga adalah mereka yang merokok. So perokok pun sama ada masalah sama juga. Sebabnya peredaran darah mereka terganggu sebab nikotin dan juga tobacco products tersebutlah yang kacau peredaran darah, menyebabkan masalah sama. Nombor empat, mereka yang pernah ada history lah yang trauma ataupun kemalangan ke apa ke, hentakan selalu fikir ke macam mana? Trauma lah. Itu trauma emosi kan yang saya cuba katakan ni, trauma yang fizikal, accident ataupun terhentak kepala, pernah terjatuh kan. So direct trauma kepada kepala ataupun telinga pun boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah pening lah. Okey, baik. Ini antara 4 golongan utama lah wanita penyakit kencing manis, pernah mengalami trauma dan juga perokok. Jadi kepada anda yang mungkin tergolong dalam golongan ini, teruskan perhatian anda di Hello Doktor. Selepas ini kita akan bincangkan tentang simptomnya pula. Kita berehat dulu seketika. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Hello Doktor TV3. Kepada anda yang baru saja menonton, hari ini kita bincangkan tentang pening. Ini ada kaitannya dengan vertigo dan mungkin sakit-sakit kepala yang lain. Kalau anda ada soalan, boleh telefon kami 0377261603. Adapun saya tengok di Facebook, banyak juga yang masih bertanyakan soalan, kongsikan pengalaman. Anda juga boleh di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Masih bersama kita Dr. Izzulia, dan seperti tadi sudah dikongsikan sikit sebanyaklah macam mana kita boleh ada rasa pening ni, kategori pening, golongan yang berisiko pening, termasuklah mereka yang mengidap kencing manis, mereka yang merokok dan beberapa kategori lain lagi. Sekarang ni, doktor, kita nak tahu punca pening dan juga tanda-tandanya, doktor. Okey, punca pening. Okey, pening ni macam saya kata tadi, dia adalah simptom lah. Simptom yang point towards different diagnosis kan. Dan dalam diagnosis tersebut tu kita kena tengoklah. So kita boleh identify biasanya based on patient punya history dan juga examination kita buat pada patient, sama ada yang ini ada kaitan dengan masalah telinga ataupun ada masalah dengan otak. So kebanyakan orang yang pening ataupun ada masalah vertigo ni, dia 80% disebabkan oleh masalah telinga lah. So macam saya kata tadi, telinga bahagian dalam, inner ear, berperanan untuk mengawal keseimbangan badan kan. So kalau kata ada infection, kalau kata ada satu penyakit yang kita panggil BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, yang mana seseorang itu terasa pening, berpusing-pusing, vertigo, disebabkan masalah posisi badan, yang mana dia adalah contribute 80% juga kepada masalah yang bahagian telinga ni. Okey. So antara sebab lain adalah infection yang boleh kita kata, boleh kita further kategoriskan sama ada disebabkan virus ataupun disebabkan bakteria. Ada juga masalah lain sebab dalam telinga bahagian dalam ni ada cecair. Kadang-kadang ada masalah dengan cecair itu pula. Cecair berlebihan. Jadi yang tu pun boleh menyebabkan pening juga. Dan kadang-kadang kalau ada masalah trauma kan, bila forceful
impact pada telinga. Kadang-kadang macam terdengar bunyi yang sangat kuat, pergi diving terlalu dalam apa semua. So yang tu pun boleh menyebabkan ada selaput dalam telinga kita yang pecah dan boleh menyebabkan pening. Itu masalah dari segi telinga saja. So ada itu banyak telinga. Itu baru telinga. So ada mata, lagi mata, otak, penyakit lain juga kan. Otak sendiri pun kalau ada tumor ke, kalau ada stroke ke. So definitely benda-benda tu memang boleh contribute lah pada pening. Sebab kalau pening ni memang serius, kita nak buat kerja apa pun susah. Jadi pentinglah untuk kita tahu antara tanda-tanda pening kita ni membawa kepada masalah yang lebih serius. Okey, dan soalan seterusnya di Facebook dari Daniel Mukris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah mabuk perjalanan antara punca pening? Doktor. Sebab bila dalam kereta kadang-kadang bila kita tak memandu, kita tengok telefon, rasa pening juga, mabuk naik bot. Okey, so ni common lah orang kan mabuk perjalanan, mabuk naik bot. Okey, so kenapa benda ni berlaku adalah sebabnya dalam telinga bahagian dalam tu adanya cecair dalam tu. Macam tadi saya ada sebut, ada cecair. So just imagine katalah kita anggap macam dalam telinga bahagian dalam tu ada air dalam botol lah kan. So bila kita bergeraklah naik bot ke ataupun naik kereta, kadang-kadang ada especially perjalanan yang lama lah, sebab definitely the road is not macam all straight kan, mesti ada bumpy. Bot pun sama, dia up down semua kan, terlompat-lompat kan. So imagine kalau air dalam botol tu pun macam mana, because of the gravity, because of the inertia kan, konsep fizik lah. So air itu pun sama, dia terlompat-lompat juga. Jadi benda tu hantar signal kepada otak kita, menyebabkan kita pening. Jadi sebab botol dah turun tapi air itu melompat lagi. Maknanya telinga kita dah macam position tu dah turun, tapi air tu masih melompat lagi. So benda tu hantar signal lah pada otak kita. So otak pun confuse macam that's why kita interpret benda tu pening. Okey. Jadi sebab ada orang okey saja naik kereta tak pening. Ada macam kita ni pening. Adakah kita ni tak normal? Adakah bahaya untuk kita ni ataupun biasa? Memang setengah orang dia lebih sensitif lah. So kenapa setengah orang lebih sensitif, kenapa semua orang tak sensitif tu, yang tu wallahu alam. Okey. So tapi untuk orang yang lebih sensitif tu, kalau dia dah tahu dah memang dia prone untuk nak dapat pening sewaktu dia naik bot ke ataupun naik kereta, dia boleh ambil lah, kita panggil vestibular suppressant, ada ubat. So ambil ubat siap-siap supaya dia taklah terseksa sepanjang perjalanan tu. Ubat saya satu je doktor, saya tidur. Okey, dan selain daripada soalan di Facebook, kita ada soalan dari rakan selebriti kita. Jom kita tengok apa yang ditanya tu. Hai doktor, saya nak tanyalah. Kenapa kalau kita bangun je daripada tidur secara tiba-tiba, kita rasa pening, lepas tu badan macam tak seimbang? Kenapa? Okey doktor, kenapa bangun dari tidur rasa pening? Okey, so kita kena tengok perasaan pening tu adakah dia just a few seconds, sebab benda tu common. Kalau kita bangun dengan cepat, because of gravity juga, kita punya darah dalam badan kita akan drop because of the gravity. So dia akan turun before macam the heart pumps and also blood vessel dalam badan kecutkan balik supaya hantar ke otak. So kalau benda tu last just a few seconds, benda tu common lah. So how to avoid that? Bangun perlahan-lahan. Duduk kat tepi katil dulu. Dan jangan terus macam bangun dengan cepat kan dan berdiri. Sebabnya kita kena ingat macam definitely because of gravity, darah semua akan turun dululah before dia shoot up balik. So masa sebelum darah tu nak shoot up balik, peninglah sekejap. Tapi benda tu biasanya tak bahaya sangatlah. Just make sure macam berdiri, duduk dulu kat tepi katil, ambil masa sikit, baru berdiri perlahan-lahan. Okey, so tu satu. Yang kategori kedua yang lebih common lah, yang lebih macam serius sikit adalah satu kondisi yang kita panggil BPPV. BPPV. Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Yang mana dia related dengan badan punya posisi. So bila seseorang itu berubah kan daripada tidur ke bangun tu, so posisi tu dah berubah. So dalam telinga dalam ni adanya kristal. So kristal tu sepatutnya dia berada di satu lokasi lah dalam telinga bahagian dalam. Tapi kadang-kadang bila kita bangun dengan cepat ataupun perubahan posisi tu, kristal tu dia pergi ke tempat lain. So dia macam berenang dalam air dalam telinga bahagian dalam tu, tapi dia pergi ke tempat lain. So bila dia tak berada di tempat yang sepatutnya tu, masa itulah seseorang tu experience pening yang berpusing-pusing. Dan lama.
Dia lebih lama lah daripada yang masalah yang tadi tu. Okey, jadi berapa lama yang kita rasa macam okey ini pening yang tak normal, kita kena jumpa doktor? Okey, so kalau kata pening tu dah lebih pada in fact kalau lebih pada 10 minit pun dah tak normal dah. Sepatutnya just a few seconds je. Then you dah macam get back to your feet apa semua, you dah rasa okey. Tapi kalau benda tu lebih pada 5 minit, lebih pada 10 minit dan benda tu berulang-ulang and pening dia tu sangat dahsyat sampai you rasa memang betul-betul nak jatuh. Masa tu kan sampai you memang dah betul-betul kena find support, then definitely that is not normal. Okey. Dan Lalang, doktor pun dah sentuh tentang telinga. Berkali-kali doktor bercakap tentang cecair dalam telinga. Ada soalan dari Facebook dari Wanda Ban. Assalamualaikum Dr. Rahawat. Waalaikumsalam. Apa punca cecair dalam gegendang telinga tak balance tu? Itu juga menyebabkan rasa pening dan nampak pusing. Mungkin tadi doktor ada sebut juga cecair dalam telinga berlebihan. Macam mana boleh ada berlebihan tu? Okey. So punca sebenarnya memang tidak diketahui lah kenapa adanya air lebihan tu. Swimming tak? Bukan. Air kalau kita swimming semua dia takkan masuk ke telinga bahagian dalam. Dia cuma boleh masuk kalau gegendang intact lah. Maknanya gegendang tak pecah. Dia sampai ke gendang je. Kecuali kalau gegendang pecah lah dan dia boleh masuk ke telinga bahagian tengah. Kan kita ada telinga bahagian luar, telinga bahagian tengah dan juga telinga bahagian dalam. Tapi kalau air daripada swimming memang takkan pergi ke telinga bahagian dalam. So ni air memang daripada telinga bahagian dalam tu sendiri. So macam boleh ada? Memang ada. Ke sinus sebab bukan memang itu adalah struktur, semua orang ada. Hawa ada, saya ada. Memang kejadian kita memang ada air dalam telinga bahagian dalam. Jadi yang kenapa seseorang tu ada berlebihan, punca sebenarnya kita tak tahulah. Tapi yang kita cuma macam minta patient avoid ke apa semua, jangan makan garam berlebihan. Sebab kalau garam berlebihan nanti retain air tu lebih banyaklah. Okey. So itu adalah sakit yang kita panggil Meniere's disease lah. Okey. Dan doktor, sebab ini pengalaman saya sendirilah, pernah pening, rasa pening sangat-sangat, tapi bila kita muntah rasa lega, rasa hilang pening tu kenapa pula? Adakah macam sebab terlalu banyak fikir ke, stres ke, tekanan pun punca pening ke, macam mana? Okey, punca stres pun boleh. Tapi kadang-kadang kalau kata kita punya perut tu terlalu distended ke apa, kesalah makan ataupun banyak sangat makan apa semua, kadang-kadang macam ataupun naik kereta kan tengah perut penuh kan, kadang-kadang benda tu pun boleh hantar signal juga kepada otak kita untuk menyebabkan kita rasa pening. Sebab tu bila kita dah luahkan benda tu, baru kita rasa lega. Rasa lega sangat-sangat. Baik, selepas ini kita nak fokuskan perbincangan kita dari pening kepada vertigo. Mungkin ada dalam kalangan anda pertama kali dengar, ataupun adakah simptom yang dialami ni vertigo ataupun tidak. Selepas ini kita akan bincangkan di Hello Doktor. Kita jumpa kejap lagi. Bertemu lagi kita di Hello Doktor untuk sama-sama kita teruskan perbincangan kita pada hari ini tentang pening. Sekali lagi terima kasih kepada anda yang banyak bertanyakan, banyak berkongsikan di Facebook kami Hello Doktor TV3. Dan hari ini selain daripada Dr. Tengku yang banyak kongsikan tentang pening, hari ini juga kita bersama dengan Puan Nur Izani Yusof untuk kongsikan pengalaman Puan sendiri mengalami vertigo ya? Betul. Okey. Sebelum kita teruskan dengan Doktor, Puan, kita tak tahu sejak bila ataupun awal-awal tu sakit kepala macam mana sampai boleh jumpa doktor, tahu ini vertigo. So pada mulanya kita ini dapat rasakan bila kita vertigo ni, kita dah start rasa pening, lepas tu kita berpeluh-peluh semualah. So kita rasa berdebar-debar. Lepas tu bila kita melakukan pergerakan tu, ambil masa yang agak lama jugalah bila kita kena vertigo tu kan. So kita akan start rasa muntah, dan beberapa minit tu cepat dia akan attack kita. So kita akan start rasa nak baring. So waktu kita nak baring tu, bila kita pejam mata tu, so benda tu akan berpusing-pusing. So nanti bila dah berpusing tu, so ini tak boleh nak kontrol. So kita terus macam just relax je kan. Tapi bila kita cuba pejam mata, tapi bila cuba pejam mata tu,
kita rasa lagi berpusing-pusing sebenarnya. So apa yang Annie buat, kalau Annie rasa dah tak boleh nak kontrol kita punya ni lah, so Annie terus pergi ke hospital kecemasan lah. So dapatkan rawatan semualah. Sebelum ni kalau ikutkan pengalaman ini dah 2 tahun sebenarnya, tapi kita tak ada konsisten lah jumpa doktor yang betul. So untuk tahun ni Annie start bulan 1 baru Annie jumpa doktor Tengku lah untuk dapatkan rawatan yang sebetulnya lah. Sebelum ni kita just macam bila kena je attack vertigo tu, kita just ambil ubat Panadol, lepas tu kita just ambil ubat pening je kan. Lepas tu kita tidur. So kalau macam dah tak boleh tahan sangat tu, so kita terus pergi klinik lah yang berdekatan lah. Tapi tu. Itulah bila pening ni kadang-kadang kita ingat bila pejam mata dah boleh hilang. Tengok masih berpusing-pusing. Jadi Dr. Tengku, selain apa yang dialami oleh Puan Annie kan, ada simptom-simptom lain ke ataupun benda-benda lain yang dialami oleh mereka yang vertigo sebenarnya? Okay, so vertigo definitely first thing pening yang berpusing-pusing. Okay, so the second one tu dia memang rasa loya, nak muntah. Muntah, setengah orang memang sampai muntah lah. Dan setengah orang ada rasa bunyi berdesing juga. Bunyi berdesing, bunyi berdering. Kadang-kadang ada setengah orang dia rasa macam sebelah telinga tu hilang pendengaran ataupun kurang. Dan benda tu sangat obvious. Dia kata macam bunyi bising sangat sampai hilang lah. Dengar sebelah je? Dengar sebelah je. Yang lagi satu tu macam muffled, macam berada dalam air. Macam dalam gua? Dalam gua bergema. Dia macam kedap? Dia macam kedap, betul. Dan ada setengah orang juga, especially kalau kata yang related dengan stroke ke apa ke, tengoklah dia boleh ada simptom lain seperti lemah badan dan sebagainya lah. Tapi kalau kata yang related dengan telinga, vertigo yang telinga, itulah yang tadi simptom-simptom dia. Okey, itu simptom-simptom vertigo. Dan pengalaman Puan Annie sendiri sejak tahun bila sebenarnya rasa pening pusing-pusing ni? Kalau ikutkan tahun 2019 lagi kita dah ada rasa vertigo tu sebenarnya. Pening tu start 2019 kita dah ada rasa pening sikit-sikit, tapi kita just bila pening tu tak adalah kita ambil benda tu serius sangat kan. So kita just ambil ubat je kan, makan macam tu, lepas tu dan kita tidur, rehat semua. So bila sampai dah teruk sangat tu baru kita pergi klinik macam itulah. So untuk tahun ni bulan 1 lah Annie betul-betul dapat rawatan yang betul lah untuk vertigo. So sepanjang tahun ni alhamdulillah ini okey. So tak ada kena attack macam tahun 2019 kan. 2 tahun lepas tak adalah yang teruk macam itulah. So bila kita kena attack vertigo ni, ada masa kita rasa macam duduk di tempat yang terhuyang kan. Badan kita pun tak stable kan. So kita rasa nak jatuh. So kalau kita lagi pejam lagi kita akan rasa pening. Bahaya kalau mandu semua macam mana waktu tu? Kalau mandu kita akan stop. Kita akan berhenti ke tempat ni yang ni lah kan. Berhenti sekejap. So kalau teruk sangat, so kita akan tidur sekejap lah. Kita akan pejam mata. Dan doktor, adakah macam disebabkan oleh kerjaya seseorang tu? Sebab ada dalam kalangan kita ni kerja di pejabat, banyak di depan komputer, duduk saja. Tu antara punca vertigo juga ke? Okay, so stress ni memang not good for our body lah. Untuk apa pun? Untuk apa pun. Dia boleh menyebabkan increase inflammation. Doktor nak kurangkan stres. Yalah, tapi kena cuba jugalah find way untuk nak balance kan. Work-life balance orang kata. So bila stress ni dia memang boleh menyebabkan banyak macam increase inflammation dalam badan. So inflammation tu tengoklah juga kat mana kan. So kalau kat telinga kenalah vertigo. So apa-apa pun yes, definitely stress ni memainkan peranan. Sabar kan. Di Facebook kita Nur Ain Basirun ada tanya soalan tentang vertigo. Katanya mudah kena vertigo, bilik berpusing, terutama bila ada sikit sesama. Gegendang kanan saya dah lama pecah. Elok tak saya operate pasang gegendang baru, umur 55. Itu soalan daripada Puan Nur Ain. Okey, so Puan Nur Ain ni dia apa yang saya baca kat sinilah. So Puan Nur Ain ada 2 masalah di sini. Satu dia ada vertigo yang dia kata terutamanya sewaktu sesama. So kemungkinan waktu sesama tu flu lah, kadang-kadang virus infection. So virus infection pun dia boleh attack pada inner ear, telinga bahagian dalam tu. So dia boleh terasa seperti berpusing-pusing lah, vertigo lah juga. So tengoklah kalau kata benda tu tak teruk sangat, dan biasanya lepas semua tu hilang, vertigo tu pun akan hilang. Tapi kalau rasa benda tu sangat serius, macam tak boleh nak tunggulah semua tu habis apa semua, then doktor pun boleh bagilah symptomatic treatment, kita boleh bagi antiviral dan sebagainya. Okay, so tu masalah yang pertama lah. Yang kedua tu dia kata gegendang dia dah lama pecah.
So bila gegendang ni pecah kan, so ada udara ke apa ke ataupun any insult lah kita panggil daripada luar boleh sampai ke telinga bahagian tengah. So kalau kata ada air ke ada infection ke daripada telinga bahagian tengah tu pun boleh spread kepada telinga bahagian dalam. Sebab lapisan yang luar tu dah tak ada kan. Ya, dia terus. So dia lagi senang lah. So pernah patient saya dia kata gangguan dia pun dah pecah. So dia drive. Dia bukan apa ni, dia ride motor. Okay, so dia ride motor kadang-kadang kan ada angin kan masuk dalam telinga dia. So bila angin masuk dia pun rasa pening juga. Sebabnya sini bahagian ni telinga luar, ni telinga bahagian dalam kan. Dia so angin tu duk kacau dekat apa ni yang lapisan telinga bahagian dalam dia. So itu yang menyebabkan dia rasa pening juga. So so ada dua condition yang untuk puan Nur Ain ni yang menyebabkan ada masalah vertigo. So elok tak operate. Saya suggest operate lah and tampal balik, buat tampalan untuk gegendang tersebut. Jadi itu rawatan yang sebaiknya lah untuk Puan Nur Ain Basirun. Dan bercakap tentang rawatan juga, pasti dalam kalangan anda nak tahu apa rawatan yang dilalui oleh mereka yang mengidap vertigo. Jom kita saksikan laporan khas ini. Selalunya vertigo ni dia bukan datang berpusing saja, pesakit akan mengalami masalah muntah, and then berpeluh-peluh, dan susah nak makan. Ada tanda-tanda vertigo yang pesakit perlu berjumpa doktor dengan segera. Contohnya kalau melibatkan vertigo yang melibatkan hilang pendengaran secara tiba-tiba, ataupun kaki atau tangan lemah tidak bergerak macam tu, susah nak bergerak, ataupun ada masalah percakapan. Pesakit-pesakit yang mempunyai simptom yang seperti itu kena berjumpa doktor. Bagi memastikan pesakit ini mengalami masalah vertigo, kita selalunya daripada kita panggil history taking ataupun ambil sejarah pesakit tu, kita boleh zoomkan punca-punca vertigo tu. And then kalau untuk ENT, kita akan memastikan pemeriksaan telinga, sebab kalau telinga ada masalah, contohnya ada jangkitan telinga tengah ataupun ada nanah daripada telinga, ataupun ada cecair daripada dalam telinga, ataupun kadang-kadang pergerakan mata yang tak normal. Pemeriksaan lain termasuk pemeriksaan pendengaran, dan juga kalau keadaan tu kita rasa memerlukan imbasan, contohnya MRI atau CT scan, dan kita akan memerlukan pemeriksaan tersebut. Ini macam ubat, kita sebelum melakukan prosedur kita akan spray ubat ke dalam hidung supaya bila kita memasukkan teropong dalam hidung, pesakit tidak akan rasa apa-apa. Bila kita dah tahu punca vertigo tu, dan contohnya kalau ada masalah telinga, dan rawatan berkaitan telinga akan diberikan lah. So yang penting untuk vertigo ni, kita kena cari punca vertigo dulu. Bukan macam saya cakap, vertigo cuma symptoms. Sebab ubat yang diberikan kadang-kadang just ubat untuk menghilangkan pening, tapi kita tak menghilangkan punca vertigo. Pesanan saya, vertigo ini boleh berulang-ulang. Cuma bila vertigo tu datang, dia tak perlu terlalu panik, sebab bila terlalu panik, vertigo akan jadi lagi teruk. Bila melakukan pergerakan, tak boleh terlalu laju ataupun terlalu cepat, sebab ini akan menyebabkan vertigo tu akan jadi lagi teruk lah. Sekiranya keadaan tu berterusan lebih daripada 1 hari, kemungkinan besar pesakit akan datang mendapatkan rawatan selanjutnya lah. Okey, itu dia yang baru anda saksikan sebentar tadi, antara rawatan untuk mereka yang mengidap vertigo. Dan Puan Eni sendiri kan sejak 2019 mengalami vertigo, dan rawatan pada tahun inilah. Betul. Okay. Tahun ni baru kita start rawatan lah. Jadi apa yang Dr. Tengku buat? Okey, first yang kita datang jumpa buat treatment lah. So kita beritahulah apa masalah kita sebelum ni kan. So kita apa yang kita alami sebelum ni, ini ada bincang juga dengan Dr. Tengku kan, beritahu dia apa problem.
So apa yang Dr. Tengku buat pada Annie, so dia akan startkan Annie tengok telinga lah. So sama ada telinga kita ni ada kuman ke, ada bakteria ke ataupun merah ke apa. So kalau semua okey, so Dr. Tengku akan start kita BPV treatment tu lah yang Dr. Tengku beritahu tadi lah. So di mana yang BPV treatment tu dia nak kristal kita dalam telinga tu kan, dia nak bagi kita ni kan, dan start oral medication lah. So selama 2 minggu untuk first treatment tu 2 minggu, step 2 minggu tu Annie ada treatment lah dengan Dr. Tengku. Sepanjang tu lah. So kalau kita dah okey, so sepanjang treatment tu Dr. Tengku akan tengok kita lah sama ada kita okey ke tak okey. So kita just continue oral medication lah. Dan ada satu treatment yang mana kalau kita dah okey, Dr. Tengku suruh kita lakukan Brandarov lah kat rumah, aktiviti tu. So kita buat lah Brandarov. Dia satu exercise lah yang patient boleh buat sendiri kat rumah. Dia apa? Bukan, dia macam fisioterapi, exercise lah. Exercise yang mana nak bagi balance sistem tu macam in check lah. So sebabnya untuk Annie dia punya masalah tu kristal dia tu terkeluar daripada tempat asal dia. So saya dah letakkan balik kristal dekat tempat asal dia lah dengan manuver yang pertama sekali tu, nama dia Apli. Tu yang masa first kali Annie datang kan. So after that major improvement after that untuk Annie. Dan untuk maintain tu saya minta dia lakukan macam habituation exercise, nama dia Brandarov, supaya benda tu kalau kata dia dapatlah juga vertigo. Vertigo dia tu tak seteruk yang pertama kali dia dapat tu. And biasanya waktu yang mula-mula lah kan buat Brandarov tu adalah sedikit pening, tapi pening dia tu waktu dia buat Brandarov je, dan lepas tu dia boleh menjalani dia punya kehidupan seperti biasalah. Itu yang kita nak, sebab Annie pun bekerja di syarikat sendiri. Bukannya mudah kan kalau pening-pening nak buat kerja. Dan mungkin ada dalam kalangan kita juga ingat pening, sakit kepala ataupun vertigo ini dihadapi oleh mereka yang dah dewasa saja. Tapi di Facebook kita Mas Syafiqah, hai doktor, katanya ada vertigo sejak kecil lagi. Cuma semakin dewasa dah jarang berlaku. Tapi bila datang penyakit itu memang teruk. Adakah bahaya untuk saya dan perlu rujuk dengan pakar atau doktor biasa? Saya rasa memang perlu, sebabnya nampaknya seperti masalah yang berpanjangan. Daripada kecil sampai ke besar lah kan. So dia kata bila datang tu sakit dia tu, pening dia tu sangat teruk. So yes, kita nak kena find out apa yang menyebabkan you dapat vertigo tu. Seperti yang saya kata, vertigo ni adalah simptom kepada apa diagnosis yang kita nak tahu. So kalau kita nak tahu apa diagnosis dia tu, memang Mas Syafiqah kena datanglah jumpa doktor supaya doktor boleh assess, buat assessment dan juga buat diagnosis tu dan beri rawatan yang sepatutnya. Okey, maksudnya vertigo ni simptom kepada penyakit yang lebih serius. Okey, jadi pasti ada pelbagai lagi persoalan lepas Dr. Tengku kongsikan tadi. Semuanya kita akan sambung selepas ini di Hello Doktor TV3. Anda jangan ke mana-mana. Anda masih lagi bersama Hello Doktor TV3. Baik, kita nak kongsikan kepada anda brand Sari Pati Ayam diperbuat daripada ekstrak ayam berkualiti tinggi dan tidak mengandungi lemak, tidak mengandungi kolesterol, tiada garam tambahan dan pengawet. Bermakna, Brands merupakan salah satu makanan tambahan yang sihat untuk anda dan juga keluarga anda. Jadi terus ikuti laman Facebook Brands di Brands Smart Living untuk maklumat lanjut tentang cara memenangi pack Brands sementara stok masih ada. Baiklah, hello doktor, kita nak teruskan perbincangan kita tentang rawatan vertigo. Tadi Puan Annie sudah kongsikan, tapi nak tahulah sebab Puan ini bekerja. Betul. Jadi bila rasa vertigo tu dia sejauh mana dia mengganggu rutin harian Puan Annie? Okey, so kalau kita dah start ada dan kita rasa tu vertigo tu dah macam datang kan, so kita dah attack kepada kita. So memang sepanjang kalau kita kena pagi, so belum tentu satu hari tu kita akan okey. So akan berlarutan sampai 3-4 hari untuk macam kita nak bagi dia okey balik tu ambil masa sikitlah. So memang mengganggulah kerja kita. So memang agak ni jugalah sebenarnya. Doktor ni, kalau dibiarkan vertigo tak cepat-cepat jumpa doktor, pasti ada dia punya risiko ataupun komplikasi lain. Dan tadi doktor pun ada sebut vertigo ni sebenarnya simptom je untuk tanda-tanda penyakit lain. Contohnya, doktor?
Macam kalau vertigo dibiarkan, apa akan jadi kat seseorang tu? Okey, so kalau kata seseorang tu dia dapat vertigo sewaktu macam dia tengah drive ke apa semua, so definitely benda tu bahayalah, kan? Okey, so yang tu kalau condition yang macam BPPV. BPPV tu as the name itself suggest dia benign lah. Benign tu biasanya dia tak bahaya sangat. Condition disease itself tak bahaya. Tapi andai kata seseorang tu dia dapat vertigo waktu dalam dia keadaan yang bahaya, so still end up macam dia boleh jatuh, terhentak kepala ke ataupun baby yang dia pegang ke ataupun aksiden dan sebagainya. So benda tu memang ada implikasi lain lah, walaupun disease itself tu just because crystal tu pergi ke tempat lain, dia tak spread ke tempat lain lah. Dan biasanya tak ada masalah yang lebih besar lah untuk disease tu sendiri. Tapi tu BPPV. Kena ingat yang vertigo ni dia ada banyak lagi sebab. BPPV tu adalah sebab besar je lah, 80% memang disebabkan BPPV. Tapi ada lagi masalah-masalah lain, contohnya infection. So kalau infection adalah benda yang bahaya sebabnya benda tu boleh spread. So sekarang ni kita tahu kalau infection tu affect dia punya telinga. Tapi telinga ni dekat mana? Bawah otak. So dia boleh pergi ganggu ke selaput otak. Okey. So benda tu daripada otak boleh pergi ke mana? Masuk dalam badan, jadi sepsis dan sebagainya. So bukannya jangkitan pada telinga je, boleh menyebabkan radang otak, nanah dalam otak, boleh masuk dalam badan, sepsis. Bila nanah tu dah ada dalam badan, dalam darah, itu kita namakan sepsis lah. So yes, definitely kalau seseorang tu ada vertigo, especially vertigo yang teruk, better jumpa doktor sebabnya mungkin boleh jadi teruk. Dan itu yang telinga. Ada juga setengah orang tu dia disebabkan oleh tumor. So tumor pun boleh menyebabkan masalah vertigo juga. So tumor tu pun kita kena tengoklah dalam otak tu sendiri ke ataupun dekat pangkal otak ke. Jadi benda tu kita kena find out. Jadi vertigo ni bukan penyakit, sebenarnya tanda mungkin ada penyakit yang lebih serius. Jadi pening bukan sembarang pening lah, kalau kerap segera berjumpa dengan doktor. Sebab walaupun kebanyakannya tak bahaya, tapi ada yang bahaya. Ada yang bahaya. Jadi elok cek cepat-cepat. Dan poin ini selain daripada rawatan bersama dengan doktor, apa lagi mungkin adakah pemakanan perlu dijaga, ada gaya hidup yang perlu ditukar ke? Okey, untuk yang ini biasanya ini akan kurangkan minum kafein lah. Nescafe kena yang doktor Tengku beritahu kopi lah. So kopi tu pun salah satu juga yang akan buat kita pening semualah. So salah satu apa yang aktiviti yang ini buat kat rumah, so ini juga buat senaman juga. So seminggu tu mungkin 2 kali lah ini macam pergi jogging ke apa kan, untuk kita punya kontrol badan pun salah satu jugalah. Ini buat macam itulah. Oh, kopi Kopi tu stimulan. So dia boleh menyebabkan seseorang itu yang ada vertigo tu makin teruk lah. Okey. Ada soalan yang ditanyakan tentang kopi juga di Facebook kita. Syairah Nasim, coffee addict. Okey, dia memang suka minum kopi, setiap pagi wajib minum secawan. Kalau cuba skip mesti dia akan sakit kepala, kadang-kadang jadi vertigo. Cuba untuk berhenti, tapi tak tahu nak ganti kopi dengan apa sebab tak tahan, pening sangat sampai ganggu kerja. Okey. So yes, kopi ni dia stimulan. So dia memang boleh menyebabkan seseorang itu sakit kepala, pening dan sebagainya. So biasanya kalau orang yang dah ada masalah macam ni, saya suggest sama ada boleh stop terus ataupun ganti dengan yang tak banyak sangat kandungan kafein. Contohnya mungkin green tea? Yes. Minum teh lah, lebih senang. mungkin lebih sesuai. Okey. Dan poin ini kan menjaga pemakanan juga disebabkan oleh vertigo. Doktor, pemakanan yang macam mana perlu kita elak? Sebab ada yang berkongsikan juga macam kalau makan makanan tu rasa pening. Jadi macam nak ubah gaya hidup kita ni supaya kuranglah, elaklah daripada pening-pening ataupun vertigo ni. Okey, so secara generalnya saya selalu minta patient saya avoid coffee. Dan itu yang utama biasanya. Itu yang utama. Nombor 2 tu jangan makan garam berlebihan. Sebab garam snacks. Yang snack yang mempunyai garam, kandungan garam yang tinggi lah kan. Ataupun dalam makanan sendiri pun kan tambah, ada setengah orang kan suka kan masin-masin kan. So yang tu kena avoid lah. Okey, so tu 2 ni memang saya selalu advise patient. Dan nombor 3 saya selalu cakap macam patient kadang dia tahu apa yang dia sensitif. So saya tanya, kalau dia katalah, kalau dia makan yang ni memang dia akan pening. So saya cakap janganlah makan. You know your body better sebenarnya. So avoid lah benda tu. Okey. Kalau yang ni pun selalu juga orang rasa macam badan berangin sampai sakit kepala. Itu macam mana pula, doktor?
badan Pak Angin ni sangat general jugalah, subjektif jugalah. Kena find out lah. Okey, dan senaman tu macam mana? Senaman ni boleh bantu kita untuk kurangkan, terutamanya mereka yang mengidap vertigo. Okey, so senaman dia tu macam as part of kita punya healthy lifestyle jugalah, makan makanan berkhasiat, amalkan exercise dan sebagainya lah. So that is good for general well-being. And ada study juga yang kata kalau you frequently exercise, benda tu pun macam boleh menyebabkan reduce stress dan sebagainya. Mood pun rasa seronok, kan? You feel good about yourself, about your body apa semua. So benda tu helpful. Kurangkan tekanan dan sebagainya. Itu just macam general exercise lah. Macam untuk ini saya bagi lagi homework untuk dia. Okey, apa lagi homework? Yang kena buat yang Brenda Rough exercise tu lah. So dia ada exercise yang spesifik untuk patient yang vertigo. Hari-hari ke? Saya minta dia buat setiap hari. Betul. Setiap pagi dan untuk yang lebih kalau macam teruk sikit kena kan, setiap pagi dan malam lah ini buat. So pagi, jadi awal pagi dengan malam tu lepas kita maghrib tu kan, so kita buatlah. Jadi macam mana beza tu rasa kepala dari 2019 dulu dengan bila dah buat rawatan dengan Dr. Tengku? Sangat-sangat beza. Untuk tahun ni kira macam happy sangatlah sebenarnya. Ini dapat rawatan dengan Dr. Tengku. Sangat perubahan tu memang besar. So kalau katakan 1 bulan tu ini boleh kena sekali je. Itu pun pagi je. So petang kita dah okey. Sebulan tu sekali je lah. Tak teruk sebelum ni. So seminggu tu nak ambil masa lama kan untuk hilang. So alhamdulillah. So kita tahu vertigo ni kalau boleh kita nak hilang. Betul. Dah tak nak ada dah, tapi boleh berulang juga kan. Apa-apa pun kena disiplin doktor. Di Facebook Hanim Maktam, di mana boleh jumpa doktor untuk rawatan vertigo. Saya dah banyak kali jumpa pakar, tapi bila jumpa cuma dibagi ubat, lepas tu cuma tengok telinga je. Hampir 4 tahun doktor. Okey, so kalau rasa macam diagnosis tu belum betul lagi, belum dapat rawatan yang puas hati lagi kan, maknanya masalah tu masih berulang-ulang, boleh kita memang selalu syorkan get second opinion lah. Boleh je minta doktor pakar lain yang tengok. Mungkin ada yang doktor sebelum ni ada terlepas pandang ke dan sebagainya, yang kita dah dapatkan second opinion, dan mungkin boleh tahu apa sebenarnya masalah untuk Puan Hanim. Jadi sebabnya vertigo ni dia sangat banyak lah punca dia. Lain orang, lain sebab. Betul. So punca dia tu macam-macam. Kan, diagnosis dia tu macam-macam. So bila diagnosis tu macam-macam, setiap rawatan kepada diagnosis tersebut pun lain-lain. So selagi tak dapat the right diagnosis, susah nak bagi rawatan yang spesifik kepada diagnosis tersebut. Until you get the right diagnosis, then you can give the right treatment untuk patient. Dan barulah patient benefit daripada treatment tu. Jadi kalau rasa belum puas dengan satu pihak saja, pergi jumpa dengan lain-lain lah. Maksudnya sampailah puas hati, dapat tahu apa puncanya. Sampai terjawab lah. Sampai terjawab dan vertigo tu hilang. Pastinya. Okey, dan Puan Eni, terima kasih banyak dah banyak kongsikan kepada kita, dan mungkin berdasarkan pengalaman Puan Eni sendiri dah masuk 3 tahun juga kan, dah tahu mengidap vertigo ini. Jadi kata-kata semangat ataupun nasihat kepada mereka yang lain. Okeylah, bagi yang dekat luar sana, saya kalau sesiapa yang ada rasa you all punya ada vertigo, pergilah jumpa doktor pakar dan dapat rawatan yang inilah yang khusus lah. Kan? So kalau rasa jumpa doktor ni tak okey, jumpa doktor lain. Tapi saya rasa better pergi jumpa doktor pakar lah. Dan Dr. Tengku pula mungkin kata-kata kepada penonton kita, jangan ambil mudah lah sebenarnya. Kalau rasa pening sikit pun, sebab rasa alah pening ni biasa kan, sebab pemakanan. Tapi kalau kerap, bahaya. Betul, dia boleh jadi bahaya. Dan kenapa nak menseksakan diri kan, menghadapi benda tu berulang-ulang. So better you risau macam mana pun, you takutlah sekali macam doktor kata ada tumor ke apa ke, just know that macam it's better for you to know daripada tak tahu. Supaya kalau you tahu awal, dan boleh dapat rawatan awal. Apa-apa pun, no matter apa punya penyakit pun, kalau you tahu awal lagi bagus. Supaya intervention tu kita boleh buat awal and rawat awal. So jangan biarkan diri terseksa. Pergi jumpa dengan doktor pakar. Untuk elak perkara yang lebih teruk berlaku. Definitely. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Tengku Izzulia Tengku Nur Ahmad dan juga Puan Rezani Yusof bersama kita pada Hello Doktor, dan harapnya memberi manfaat buat anda semua penonton TV3. Kita jumpa lagi hari Ahad depan. Saya Hawa Rizwana. Assalamualaikum.